Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Apa khabar semua? Ustaz berdoa agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan kita semua akan mendapat syafaat, iaitu pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Amin. Baik, kita akan teruskan lagi pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini iaitu Wahyu Teragung. Murid-murid tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan Wahyu Teragung? Kalau nak tahu, murid-murid kena dengar penjelasan dan penceritaan Ustaz sehinggalah selesainya video ini. Jangan langkau masa tonton video ini. Nanti murid-murid akan keciciran info. Rugi tau. Ustaz harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 3 sebagai rujukan pembelajaran kita pada hari ini. Ini untuk menyenangkan murid-murid menjawab soalan di dalam buku aktiviti nanti. Kalau semua dah bersedia, sila buka halaman 100, 101 dan 103 sebagai panduan. Sebelum murid-murid meneruskan pembelajaran, jom kita lihat dan fahamkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan pengertian wahyu dengan betul. Yang kedua, menerangkan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dengan betul. Dengar tu, dua objektif yang murid-murid kena capai pada hari ini. Semua dah bersedia? Kalau semua dah bersedia, jom kita lihat dan belajar bersama-sama dengan Ustaz. Ustaz nak tunjukkan satu gambar yang sangat penting dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita lihat bersama-sama. Inilah yang gambar Ustaz maksudkan tadi. Gambar apakah ini ya murid-murid? Ya, betul. Ini semestinya gambar bukit. Adakah sesiapa yang pernah mendaki bukit? Mesti ada kan yang pernah mendaki bukit. Tapi bukit yang Ustaz tunjukkan ini bukanlah bukit yang selalu murid lihat di tepi jalan atau dalam televisyen. Tapi bukit ini sangat bermakna dan menyimpan 1001 rahmat. Sebuah gua di bukit inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari budaya Arab pada masa itu, yang kebanyakannya melakukan perkara-perkara mungkar atau perkara yang dilarang oleh Allah. Murid-murid, lihat muka surat 100. Nama bukit ini ialah Jabal An-Nur yang bermaksud Bukit An-Nur. Di manakah terletaknya bukit ini ya? Jabal An-Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Jauhnya perjalanan Nabi. Sebab apa Ustaz cakap jauh? Sebab zaman Nabi Muhammad, mereka hanya menggunakan unta sebagai kenderaan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Masa tu belum lagi ada motor ke, kereta ke. Bagaimanakah keadaan Jabal An-Nur ini? Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Bahayanya. Dapatlah kita fahami bahawasanya Nabi Muhammad sangat gigih dan berani mendaki bukit ini untuk mengasingkan diri, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Berapakah ketinggian bukit ini? Ketinggian bukit 640 meter. Ya Allah, tingginya dahlah berbatu, berpasir, kering, tinggi pula tu. Boleh murid-murid bayangkan tak betapa susahnya Nabi Muhammad semasa mendaki bukit ini? Apakah yang istimewanya bukit ini? Di puncaknya ada Gua Hira, iaitu tempat Nabi beribadah, dan di sinilah juga Nabi didatangi oleh malaikat Jibril untuk kali pertama bagi menerima wahyu dari Allah. Dapatlah murid-murid fahami bahawa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad iaitu di Gua Hira. Sebab itulah bukit ini sangat bermakna kepada kita sebagai seorang yang beragama Islam. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Tadi, Ustaz ada sebut tentang wahyu. Ada sesiapa tahu ke maksud wahyu? Jom Ustaz terangkan.
Murid-murid, sila lihat muka surat 101. Apakah maksud wahyu? Wahyu ialah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Kalamullah, ya, kalamullah ialah kata-kata dari Allah. Kata-kata dari Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang disampaikan juga kepada Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran yang kita baca itulah kalamullah. Yang mengandungi nasihat, teguran, amaran dan lain-lain lagi. Kata-kata Allah bukanlah bermaksud seperti kata-kata yang manusia tuturkan. Tetapi hanya Allah sahaja yang tahu. Ingat tahu, Allah bukanlah bercakap seperti manusia kerana Allah bukannya ada mulut. Tidak ada makhluk pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'. Agak murid-muridlah, bilakah wahyu pertama diturunkan? Meh Ustaz terangkan. Murid-murid, sila lihat muka surat 103. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Bilakah tarikh penurunan wahyu yang pertama? Ada sesiapa tahu ke? Wahyu pertama diturunkan pada tarikh 17 Ramadan. Sebab itulah dalam kalender Islam adanya ditulis nuzul Al-Quran yang bermaksud turunnya Al-Quran. Betapa besarnya peristiwa nuzul Al-Quran kepada orang Islam sehinggakan ada negeri yang memberikan cuti umum pada tarikh tersebut. Hore, dapat cuti, tak payah pergi sekolah. Lepas dari belajar ni, murid-murid tahulah bahawa bukanlah saja-saja dapat cuti, tetapi cuti kerana mengenangkan terjadinya peristiwa teragung dalam sejarah Islam. Berapakah usia Nabi Muhammad semasa menerima wahyu pertama ini? Usia Nabi Muhammad pada ketika itu ialah 40 tahun. Siapakah yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad? Malaikat pembawa wahyu ialah Malaikat Jibril. Ada sesiapa tahu ke peristiwa penurunan wahyu? Jom Ustaz kongsikan kepada murid-murid. Peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril telah bertemu Nabi Muhammad SAW ketika baginda beribadah di Gua Hira. Malaikat Jibril meminta Nabi membaca, tapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Bukanlah bermaksud Nabi buta huruf, tetapi Allah ingin menjaga kemuliaan Nabi Muhammad supaya tidak difitnah oleh orang kafir bahawasanya Al-Quran itu bukanlah direka atau ditulis oleh Nabi Muhammad. Lalu, Jibril memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama, iaitu, aku tidak boleh membaca. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril mengajar Nabi Muhammad membaca ayat pertama hingga kelima daripada surah Al-Alaq. Jelaslah di sini bahawa ayat Al-Quran itu datangnya dari Allah dan bukanlah dari tulisan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom murid-murid baca bersama-sama dengan Ustaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap murid-murid dapat menyatakan pengertian wahyu dengan betul dan dapat menerangkan peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Terima kasih semua kerana memberikan perhatian. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.